Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana menonton video promo Jelajah Niaga. Bersama-sama saya ada satu brand bersama saya seorang insan yang istimewa, yang terkenal di dalam sektor perniagaan beliau, yang mana merupakan salah satu brand yang menaja Jelajah Niaga. Untuk yang belum mengetahui apa itu Jelajah Niaga, Jelajah Niaga adalah satu program projek amal yang dianjurkan oleh PEKA, Pertubuhan Kembara Amal, dan juga Seven Figures yang Berhad, yang mana kita akan menjelajah ke 4 buah negara, daripada Malaysia, Thailand, Laos dan hinggalah ke China dalam masa 20 hari pergi dan balik. Jadi untuk itu program ini juga memberi peluang kepada syarikat-syarikat Bumiputera khususnya untuk menaja ataupun mempromosikan brand perniagaan mereka selama 20 hari itu hingga ke China. Dan kita sangat bertuah kerana salah seorang penaja ataupun salah satu brand yang menaja program amal Jelajah Niaga ni ialah merupakan seorang blogger yang sangat terkenal dan namanya meningkat naik ketika ini. Okey. Dan saya ingin perkenalkan Abang Handsome. Nama di pentas media sosial ataupun blogging ni, brandnya ialah Abang Handsome. Kenapa Abang Handsome? Siapa Abang Handsome? Kita roll untuk beliau memperkenalkan diri. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya kalau ikut dalam IC adalah Mio Zaidi bin Mio Ahmad Rasdi, berasal dari Teluk Intan, Perak. Pendidikan awal saya bersekolah di Sekolah Rendah Kebangsaan Sultan Abdul Aziz sebelum melanjutkan pendidikan saya ke Sekolah Menengah Agama Izzuddin Shah, Sekolah Berasrama. Kemudian saya melanjutkan pelajaran ke UiTM dalam khususan bidang marketing. Kemudian bertugas di Public Bank selama 15 tahun. Tahun ke-13 saya telah terjebak dalam kancah blogging. Dan bila saya terjebak, saya lihat potensi untuk saya mendapatkan pendapatan daripada blog semakin meningkat. Maknanya setiap bulan, setiap tahun, amount tu bertambah. Dan atas sebab tu, pada tahun ke-15 saya bekerja, saya telah mengambil satu langkah yang bagi saya bijak. Saya berhenti kerja dan saya concentrate full time dalam blogging. Dan bagi siapa yang tak tahu, blog saya namanya agak unik, iaitu abanghandsome.com. Kenapa saya gunakan nama Abang Handsome? Kerana saya memerlukan satu nama yang boleh menarik khalayak untuk datang dan mengunjungi blog saya. Okey, ni saya mencelah. Ya. Saya sangat tertarik sebab dekat atas meja ni ada sebuah buku. Saya nak baca pun tak berani sebab kat sini dah tertulis jangan baca buku ini. Okey, agak pelik dan agak unik. Macam mana boleh timbulnya idea mengeluarkan buku ini, dan buku ini untuk apa sebenarnya? Okey. Sangat unik. Okey, sebelum tu sikit. Saya ingin ceritakan bahawa blog saya lebih berkisahkan kepada pelaburan hartanah. Okey. Pelaburan hartanah seperti yang kita tahu adalah satu topik yang pada kebanyakan orang adalah berat. So bila berat, saya cuba gunakan approach yang berbeza dengan menyantaikan pendekatan dan perkongsian saya. Dan salah satu teknik yang saya gunakan seperti mana yang saya belajar dulu masa zaman di ITM adalah create controversy. So bila kontroversi, tajuk ini dah cukup kontroversi, orang tertanya-tanya kenapa jangan. So bila jangan, ya macam anak-anak kita, bila kita kata jangan, benda tu yang dia nak buat. Sama juga yang berlaku pada blog dan juga pada buku yang saya tulis. Okey, macam sekarang ni lah ramai nak jadi blogger bila melihat kejayaan, saya panggil AE saya Abang Handsome ni, dia terkenal dengan dia punya nama julukan dia AE, mudah pendek. Okey, apa yang menyebabkan orang cakap memang ramai yang ingin mengikut jejak langkah AE ni,
nak jadi blogger, blogger sepenuh masa dan sebagainya kan. Ada yang berjaya, ada yang kurang berjaya, ada yang lambat berjaya Agak boleh tak kongsikan sedikit tips, sebab saya tengok perkembangan AE ni memang cepat sangat naik, dipahamkan memenangi beberapa award. Jadi apa nasihat ataupun tips yang boleh dimanfaatkan oleh? Okey, pada saya mudah. Pertamanya, kita tulis atau kita bercerita apa yang kita suka. Macam saya suka rumah, saya suka pelaburan hartanah, saya bercerita tentang pelaburan hartanah. Yang kedua, bila bercerita, pastikan yang kita cerita adalah benda yang betul. Maknanya yang lahir daripada hati kita, apa yang kita praktikkan, apa yang kita amalkan, itu yang kita ceritakan. Jangan sesekali copy paste hasil tulisan orang lain dan kita brandkan jadi diri kita. Jangan. Sebaiknya biar kita tulis berdasarkan pengalaman kita. Okey, yang ketiganya, kalau nak jadi blogger yang berjaya, sebaiknya kita kena down to earth. Kita kenali blogger-blogger lain, kita appreciate hasil tulisan blogger-blogger lain, supaya blogger-blogger lain juga akan sokong kita, akan support kita. Sebab blogger bagi saya adalah satu community. Dan bila ada community, bila kuatnya kita dalam community itu, secara tak langsung jenama kita akan naik. Dan yang keempat, pastikan pendekatan blog kita berbeza dengan yang lain. Pada siapa yang tak tahu, aboyanson.com, kalau anda baca, dia punya pendekatan lebih berkisar kepada seorang blogger yang poyo, seorang yang unik. Sebab saya lah satu-satunya lelaki yang sanggup gunakan warna pink untuk blog saya, untuk buku saya, even untuk jenama diri saya. Dan yang ketiga, kalau siapa yang baca, saya punya tips memang tentang tanah, tapi biasanya akan diselitkan dengan unsur-unsur humor, especially yang berkaitan dengan awet lah, apalah kan. Itu 4 tips yang saya boleh kongsikan lah. Okey, saya juga ingin minta AE lah kongsikan sikit dalam sepanjang menjadi blogger sepenuh masa ni kan. Sudah semestinya ada kenangan manis, kenangan pahit, kenangan suam-suam kan? Dan kalau dilihat, AE juga bukan sebagai seorang blogger yang biasa, dah sampai satu tahap blogger selebriti. Sebab kata orang, istilah sekarang ni blogger retis jadi boleh tak kongsikan sikit apa yang best jadi blogger ni? Okey, sebenarnya untuk menjadi blogger, nasihat saya sebaiknya kita buat satu perancangan. Seperti mana saya merancang 5 tahun perancangan untuk menaikkan nama blog saya. Bermula dengan saya kena belajar basic tentang blog, macam mana nak tarik orang membaca, macam mana nak buatkan tulisan kita tu di-share oleh community social media. So bila dah masuk ke fasa berikutnya, baru kita mula attach dengan blogger-blogger lain, attach dengan community lain yang boleh mengangkat nama kita, sehinggalah kita boleh, macam saya untuk tahun ketiga saya berblogging, saya berjaya mendapat award favorite business blog. And then tahun ni juga saya berjaya mengekalkan award tu best business blog, yang kata orang penghormatan tu diberi oleh Kementerian Telekomunikasi sendiri. Maknanya itu antara kejayaan saya dalam dunia blog lah. Tapi tak kurang juga benda-benda yang kata orang masam kelat apa semua. Contohnya ada juga di awal-awal pembabitan saya dalam blogging ni, ada blogger 2-3 orang yang menulis, Abang Handsome ni indah khabar dia rupa, nama Abang Handsome tapi muka buruk. So itu antara pengalaman yang tak berapa manis lah. And then pernah juga satu insiden dalam LRT, ditegur oleh pembaca blog saya. Dia memanggil saya dengan nama Abang Handsome, dan khalayak keliling saya semua memandang saya atas bawah, seolah-olah macam tak percaya. Nama Abang Handsome tapi tak handsome. So itu antara pengalaman-pengalaman yang kata orang yang saya perlu tahan lah. Bukan semuanya manis, tapi itu antara yang tak berapa manis lah dalam
bila menggunakan nama Abang Handsome. Yang manisnya tu? Yang manis tu lah bila menang award, bila dikenali oleh khalayak blogger, tak kira lah blogger baru ke blogger lama ke, even artis sekalipun yang mengenali saya, itu semua disebabkan nama tu. Contoh-contoh artis yang cuba rapat dengan AE je cuba rapat tak ada, saya yang paling rapat pun itulah Zarul Umbrella. Lepas tu yang saya kenal macam Haniz Zalika, Lisa Surihani, macam tu lah. Okay. Jadi saya difahamkan Abang Handsome ni merupakan sebenarnya satu brand ataupun satu jenama. Okey, beliau telah berjaya menjenamakan diri dia hingga dinobatkan sebagai Best Blogger Award dalam kategori bisnes ya. Jadi sebenarnya kalau AE boleh kongsikan sedikit ya, bagaimana AE merancang penjenamaan ataupun brand, ataupun bolehkan kongsikan sedikit dengan yang mereka yang kurang faham betapa pentingnya branding dalam perniagaan. Okey, sebenarnya saya lebih kepada konsep yang saya belajar dulu, maknanya 5P. Okey, kalau kita belajar marketing kita tahulah apa 5P. Kita kena ada produk. So saya ada produk saya sendiri, saya ada kelas hartanah saya ada buku e-book saya. And then P yang kedua adalah pricing. Maknanya buku yang saya jual, e-book yang saya jual, semua dalam dalam harga yang mampu beli. Macam buku saya ni, kalau di luar mungkin orang boleh jual RM39, RM40, tapi saya untuk menarik pembaca mengenali saya jual pada harga RM20 sahaja. Okay. And then P yang ketiga, promotion. So promotion ni yang paling penting ni lah. Bila kita buat tajaan untuk jelajah niaga, itu salah satu bentuk promosi yang kadang-kadang kita anggap benda tu macam remeh, tapi cuba anda bayangkan, kita taja benda ni ditampal pada 4-wheel yang akan bawa mereka ke Indochina. Sepanjang jalan orang akan nampak jenama kita, walaupun dia tak kenal, tapi akan ada yang cuba Google, akan ada yang cuba masuk penetrate untuk tengok siapa, produk apakah ini. Itu salah satu bentuk promosi lah. Dan P yang keempat, place. Place tu maknanya saya menggunakan social media, saya menggunakan sepenuhnya Facebook, Twitter, Instagram untuk mengangkat jenama saya. Dan yang kelima adalah people. Maknanya saya dah kata orang, saya dah kenali siapa target group saya. Macam saya bercerita tentang hartanah, saya tak target kepada orang yang akan beli berjuta-juta harga rumah dia. Saya lebih target untuk budak-budak yang baru grad, yang baru keluar universiti, yang baru habis belajar, untuk mulakan kehidupan diorang dengan cara yang betul. Maknanya jangan lavish sangat, beli kereta mewah, beli apa, tapi perkuatkan dulu income diorang dengan invest dalam hartanah. Sebab hartanah ni adalah base yang paling ideal sekali untuk anda memulakan kehidupan anda untuk hari yang mendatang. Okey, seperti yang dah diterangkan tadi, bahawa jelajah niaga selain daripada kita membuat misi korban, kita ada buat business matching, kita berjumpa dengan usahawan-usahawan di Bangkok, di Kunming. Okey, sebenarnya jelajah niaga juga menyediakan satu platform, iaitu platform supaya Bumiputra ataupun syarikat-syarikat Bumiputra dapat mengambil kesempatan untuk menjenamakan syarikat ataupun produk mereka daripada Malaysia hingga ke China. Seperti yang dah di-mention oleh AE tadi, kalau siapa yang betul-betul invest ataupun faham ataupun ingin melabur kepada jenama produk ataupun perniagaan mereka, inilah peluang yang sepatutnya di-grab, kerana masih lagi ada beberapa slot penajaan yang ditawarkan oleh Jelajah Niaga. Jadi akhir kata daripada AE, apa-apa yang nak disampaikan ataupun ada tak peluang-peluang untuk menjadi jutawan ataupun hartawan macam AE sendiri? Okey, untuk jadi jutawan dalam hartanah especially-nya, nasihat saya, belilah buku saya, belilah e-book saya, datanglah ke program kelas hartanah saya. Manakala untuk program Jelajah Niaga ini, satu yang saya ingin tekankan, kita takkan rugi. Sebaliknya, percayalah, bila kita menyumbang, return yang kita akan dapat balik lebih besar daripada apa yang kita keluarkan. Okey, terima kasih kepada AE ataupun lebih dikenali Abang Handsome.com.
kerana sudi meluangkan masa untuk bersama Jelajah Niaga, berkongsi tips dan juga bercerita sedikit berkenaan dengan perniagaan beliau sebagai blogger sepenuh masa. Dan saya harap para penonton sekalian dapat memanfaatkan video ini, dan jangan lupa share dan kongsikan dengan rakan-rakan yang lain, dan juga jangan lupa follow Jelajah Niaga, #Jelajah Niaga. InsyaAllah kita akan mula bergerak daripada Malaysia 1 Oktober ini, hinggalah 20 Oktober nanti. So please support Jelajah Niaga. Dan kepada syarikat-syarikat yang ingin menaja, masih ada lagi beberapa slot. Jadi jangan lupa hubungi kami di Jelajah Niaga. Sekian, terima kasih.